yang mungkin anda juga boleh ikuti. Jadi berbalik bersama Hisham dan juga Taznim dalam Nadi Sri Pagi Selamat Pagi Satu Malaysia. Menarik topik yang akan kami bawa selepas ini. Kami bicarakan bersama tetamu kita yang tidak asing lagi, di mana kita nak bercerita tentang topik ni juga saya suka nak kongsikan. Sudah-sudahlah, terima kenyataan. Ia berkait rapat dengan keputusan PRU yang ke-13 dan apa mungkin sekarang kita dapat lihat sendiri senario semasa di sini. Jadi kita begitu bertuas sekali pagi ini. Mungkin kita perlukan penjelasan yang lebih besar dan juga lebih terperinci. Pagi ini kita terus bersama tetamu kita, Taznim. Kita ucapkan selamat pagi dan Assalamualaikum kepada Tan Sri Datuk Seri Abdul Aziz Muhammad Yusof, Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia. Assalamualaikum Tan Sri. Waalaikumsalam Taznim, Syam. Baik, terima kasih kerana dijemput. Sama-sama kasih. Kami berbesar hati kerana bersama dengan Tan Sri sekali lagi untuk membicarakan satu yang saya kira begitu penting sebenarnya untuk ramai yang sedang menonton. Kita juga nak mengetahui dengan lebih mendalam lagi apa kisahnya sebenarnya, proses-proses yang akan kita bincangkan. Tapi saya juga nak kongsi sedikit Tan Sri ya. Akhbar The Sun pada 6 Jun 2013 melaporkan bahawa Pakatan Rakyat telah menyenaraikan 3 tuntutan sebenarnya berkenaan dengan pembaharuan yang melibatkan pilihan raya yang akan dikemukakan semasa pimpinan Black 505 yang dikabarnya pada 15 Jun ini. Dan 3 tuntutan ini merupakan, kalau kita tengok, desakan, asakan bertalian arus, tak putus-putus. Lebih banyak apa yang mereka lakukan ini menunjukkan bahawa mereka sukar untuk menerima kenyataan. Bagaimana respon awal Saya ingin menyatakan bahawa pilihan raya yang telah dibuat di negara kita ini bukan saja pilihan raya umum yang ke-13, tetapi juga pilihan raya umum yang sebelum ini dan juga pilihan raya kecil telah dijalankan dengan begitu baik. Dan siapa yang menang dan siapa yang kalah telah mendapat pengiktirafan dari segi undang-undang, bukan saja dalam negara tetapi juga daripada luar negara. Ya, betul. Khususnya PRU 13, semua kerajaan negeri yang telah memenangi pilihan raya berkenaan telah pun melantik menteri besar masing-masing, ketua menteri masing-masing, esko masing-masing, dan ini menunjukkan bahawa mereka mengiktiraf keputusan pilihan raya itu yang telah dijalankan dengan begitu baik, teratur mengikut undang-undang oleh SPR. Begitu juga kerajaan persekutuan telah juga dipilih, iaitu calon-calon wakil rakyatnya telah dipilih oleh pengundi-pengundi mengikut undang-undang dan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh SPR. Kerajaan persekutuan telah terbentuk, Perdana Menteri telah mengangkat sumpah, ahli-ahli kabinet telah mengangkat sumpah. Jadi maknanya bahawa pilihan raya umum ke-13 itu telah berjalan dengan baik secara keseluruhannya. Walaupun adalah sedikit sebanyak berlaku kelemahan-kelemahan khasnya dari segi teknikal. Perkara ini berlaku bukan saja di negara Malaysia kita ini, tetapi seluruh dunia, termasuk negeri-negeri maju dalam dunia ini. Bila menguruskan pilihan raya, mesti berlaku kelemahan sedikit sana dan sedikit di sini. Pada keseluruhannya, saya ingin menyatakan bahawa pengundi-pengundi secara keseluruhannya rakyat Malaysia, warga negara Malaysia yang cintakan negara ini, menerima keputusan ini dengan baik. Itu lebih penting. Dan saya pun telah menerima banyak ucapan-ucapan terima kasih, ucapan tahniah daripada dalam negara, daripada luar negara, menyatakan bahawa SPR telah dapat menjalankan tugasnya mengendalikan pilihan raya ini secara keseluruhannya dengan telus. Tapi kita lihat di sini dengan sedikit penafian ataupun desakan yang negatif itu menutup segala pujian, menutup segala pengiktirafan yang dibawa oleh mereka yang berkelayakan memberi satu kenyataan mengenai perjalanan PRU 13. Saya ingin menyatakan bahawa dalam negara kita ini peratus kecil penduduk negara kita ini yang mungkin mempercayai dakwaan-dakwaan ataupun tuhmahan-tuhmahan yang tidak berasas ini. Tetapi kumpulan kecil ini, mereka ini sangat vokal. Sangat vokal, suka bersuara, suka mengkritik.
memandang yang tidak betul saja. Yang betul itu diketepikan. Tetapi peratus yang terbesar rakyat negara kita ini, mungkin 95% ke atas, yang bersetuju dengan perjalanan pilihan raya yang lepas dan bersetuju dengan keputusan yang telah diputuskan oleh pengundi, bukan oleh SPR. Raja yang memutuskan dari segi keputusan pilihan raya ini adalah pengundi yang membuat keputusan. Mereka yang membuat keputusan. SPR menyediakan pentasnya untuk bertanding. Tetapi kumpulan yang ramai ini yang bersetuju dengan SPR, yang bersetuju dengan keputusan SPR pilihan raya ke-13 ini, mereka ini diam. Mereka tidak bersuara. Berbeza. Mereka ini tidak vokal. Maknanya the silent majority citizen Malaysian ini bersetuju dengan keputusan pilihan raya ini. Dan mereka juga agak merasa aneh bagaimanakah terjadinya mereka yang telah menang ini boleh tidak tidak bersetuju pula dengan keputusan kerusi yang lain. Jadi ini yang menariknya kerana apa? Yang cukup aneh, dapat konflik cukup di aneh. situ. Tidak dapat menerima kenyataan. Kalau kita Syam, Taznim, kalau kita dalam orang Islam ini, kita boleh berusaha untuk mencapai sesuatu perkara itu, tetapi yang menentukan adalah Allah Ta'ala. Kita mesti percaya kepada qada dan qadar. Kita tidak boleh mengatakan aku mesti menang kursi ini. Tiba-tiba ditentukan oleh pengundi, hakikatnya oleh Allah Ta'ala Subhanahu Wa Ta'ala, ya. Kalah. Kita jangan menyalahkan orang lain. Kita kena lihat diri kita, parti kita, kalau berpartilah ataupun bebaslah. Di mana kelemahan-kelemahan kita? Kenapa ditolak? Jangan dicari scapegoat, kambing hitam. Kambing hitam yang paling dekat kambing-kambing itu adalah SPR. SPR telah menjalankan tugasnya seberapa daya yang boleh, mengikut undang-undang, mengikut perlembagaan, mengikut peraturan. Tetapi dalam melaksanakan perkara itu, dalam realitinya adalah kelemahan di sana sini. Saya tidak mengatakan ya SPR ini perfect 100%, betul 100%, tidak. Tetapi ada kelemahan di sana sini. Tapi bukan bermakna dengan sebab itu pilihan raya umum ke-13 itu hancur, ataupun berkecai, ataupun tidak patut diiktiraf. No. Seluruh dunia mengiktiraf. Saya pun bawa balik daripada persidangan antarabangsa di luar negara. Rakan-rakan saya yang menjadi pengurusi election management bodies negara masing-masing, ramai berjumpa saya mengucapkan tahniah. Pilihan raya kita berjalan dengan baik. Tidak ada pergaduhan, tidak ada perkelahian, tidak ada kematian, tidak ada bom di sana sini, tidak ada tembak-menembak sana sini. Ya, tetapi masih juga ada yang kumpulan kecil ini yang menafikan perkara-perkara yang baik ini, tetapi menimbulkan perkara-perkara yang negatif sepanjang masa. Dan mereka seolah-olah menegakkan benang yang basah. Ini mana dia boleh tegak benang basah? Mana boleh tegakkan? Jadi ini yang kita nak kongsikan Tan Sri sebenarnya. Kecuali dia digantung. Jadi di antara isu-isu selepas pilihan raya semua ni, kalau kita boleh kongsikan di sini isu terbaru, 3 tuntutan yang kita sebutkan di awal tadi, peletakan jawatan serta-merta anggota SPR sendiri, rasa pilihan raya semula 30 kerusi parlimen, dan yang terakhir menghentikan kajian semula persempadanan dan bahagian sehingga anggota-anggota baru SPR dilantik. Jadi kita bagaimana, apa yang boleh Tan Sri kongsikan dengan 3 tuntutan saya dimaklumkan bahawa mereka mengadakan perhimpunan ini. Dan yang paling terbaru, mereka merancang untuk mengadakan perhimpunan pada 22 hari bulan ini. Dan isu-isu yang ditimbulkan itu adalah isu-isu yang aneh. Yang kalau orang biasa cakap merepek lah. Tak wajar. Pertamanya dia kata dia suruh semua ahli-ahli SPR. Bila ahli-ahli SPR itu maksudnya Syam, Taznim, ialah pengurusi, timbalan pengurusi dan 5 orang
commissioners tu, ahli-ahli yang lain. Kita bertujuh. Yang lain tu kita dibantu oleh pegawai-pegawai kerajaan. Kami ni, yang 7 orang ni, dilantik mengikut Perlembagaan Malaysia. Artikel 113. Perlantikan ini dibuat oleh institusi paling tinggi dalam negara kita, iaitu Yang di-Pertuan Agong. Setelah berunding dengan Majlis Raja-Raja Melayu. Bukan dengan Perdana Menteri, bukan dengan Kabinet. Ini dalam perlembagaan ditulis begitu. Ya. Jadi kalau dalam pelantikan ahli-ahli SPR ini dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong, institusi yang paling tinggi dalam negara kita ini, adakah wajar kumpulan kecil ini, individu-individu ini, mendesak ahli-ahli SPR untuk meletak jawatan? Tidak boleh. Kita bukan dilantik oleh 2-3 orang ahli jawatan kuasa. Itu pun ada prosedurnya. Dan pelantikan ini dalam perlembagaan sebenarnya Malaysia. Apabila kita dilantik, dia hendaklah sampai umur 66 tahun. Mana saya belum sampai umur 66. Jelas sampai kan, umur 66. Bila sampai umur 66 tahun, terhentilah dengan sendirinya. Itu perlembagaan sebut. Ya. Jadi tidak ada orang boleh mendesak kumpulan ini, ahli-ahli SPR ini, letak jawatan. Dan kalau kita letak jawatan, the whole world, seluruh dunia akan ketawa. Mengapa kita letak jawatan? Apa salahnya? Apa silapnya? Mengapa jadi begitu? Tetapi bukan bermakna kita tidak boleh letak jawatan. Ahli-ahli SPR boleh meletak jawatan secara sukarela. Dengan sebab-sebab tertentu. Mungkin sebab kesihatan, mungkin sebab lain dan sebagainya. Dan dalam arti kata yang lain juga, ahli-ahli SPR ni bukan kebal. Kita ni ahli SPR boleh dipecat mengikut perlembagaan. Tetapi mesti mengikut prosedur undang-undang. Kalau nak pecat pun. Maksudnya tak ada sebab tu pecat. Mesti ada tribunal. Ditubuhkan tribunal. Apakah kesalahannya? Apakah tuduhannya? Baru boleh dipecat. Ataupun ahli-ahli SPR itu bankrupt. Ataupun menjadi gila, unsound mind. Dapat sijil daripada doktor. Ataupun dia bekerja di tempat lain di samping ahli SPR dengan mendapat pendapatan. Ataupun dia menjadi wakil rakyat. Bertanding pula. Ahli Dewan Rakyat atau ADUN. Tak boleh. Dalam Constitution kata, kalau itu dibuat, boleh dipecat. Jadi bermakna kepada kumpulan ini yang mendesak ahli SPR untuk meletak jawatan for no reason. Ya? Kalau dapat dibuktikan bahawa kita ini melakukan kesilapan, melakukan kesalahan di bawah perlembagaan, melalui petition pilihan raya yang akan tamat hari ini. Hari ini ya. Hari ini hari akhir. Untuk mengemukakan fail petition sampai jam pilihan raya. Jam berapa nanti? Ikut pejabat lah. Ikut pejabat sebab dia nak submit file petition ni di mahkamah. Kalau dia datang 12 tengah malam, mahkamah dah tutup lah. Jangan jadi alasan pula. Ikut mahkamah, ikut tarikh waktu pejabat mahkamah tinggi lah. Jadi maknanya, kalaulah ahli-ahli SPR ini melakukan kesalahan yang jelas di bawah perlembagaan yang boleh dipecat, saya mengalu-alukanlah supaya mereka file petition pilihan raya. Berjumpa di mahkamah. Kita berhujah di mahkamah. Mahkamah akan menentukan sama ada ahli-ahli SPR itu ataupun SPR secara umumnya melakukan kesalahan yang besar di bawah perlembagaan. Jadi sekarang ini jadi desak kosong macam itu. Tak berasas. Saya ingin menyatakan sebagai pengurusi SPR, bagi pihak rakan-rakan saya, ahli-ahli SPR, timbalan pengurusi, dan juga 5 orang ahli-ahli SPR, commissioners kita, yang dilantik secara sah oleh Yang di-Pertuan Agong dengan nasihat Raja-Raja Melayu, tidak akan meletakkan jawatan
atas desakan kumpulan ini. Ya, atas desakan yang Bukan tidak kita berasas. sombong, bukan kita bongkak. Tetapi ingin saya menyatakan bahawa kita mesti ada prinsipal. Betul. Mesti ada sebab-sebab yang munasabah. Mengapa kita akan meletakkan jawatan? Bukan bermakna kita ini kebal. Tidak boleh letak jawatan. Kita akan letak jawatan kalau ada sebab-sebab yang munasabah. Saya kira terus bertahan kerana benar di pihak yang apa kata di pihak jalannya Patut saya terus kepada yang kedua yang dan kedua ketiga. tadi tu 30 kursi parlimen. Ini nak suruh SPR pula mengadakan pilihan raya umum semula. Khas untuk 30 sekurang-kurang 30 kursi parlimen. Ya. parlimen. Macam mana dia orang desak macam ini, Syam, Taznim? Dalam undang-undang, apabila seseorang calon yang bertanding itu setelah bertanding dan dikira undinya di hadapan ejen parti, ejen calon sepanjang masa, ejen calon ada dalam proses pengundian ini. Daripada mula sampai akhir, Taznim. Macam mata helang melihat proses ini. Silap dia tegur. You know? Apabila telah dikira, telah dipindahkan ke dalam borang tertentu, ditandatangani oleh wakil calon dalam bilik mengundi itu. Dalam bilik tempat mengira undi itu. Dan apabila dibawa borang itu ke tempat penjumlahan semua saluran-saluran yang lain, dan calon bersetuju, ejen calon bersetuju, pegawai pengurus akan membuat pengumuman. Pengumuman naik atas pentas umum. Siapakah calon yang memenangi pilihan raya bagi kawasan berkenaan. Setelah diumumkan oleh pegawai pengurus berkenaan, maka dengan sendiri terlantiklah yang berhormat itu sebagai wakil rakyat. Sama ada ahli Dewan Rakyat ataupun ahli Dewan Undangan Negeri. Dan SPR di bawah undang-undang. Artikel 114, 118 dan sebagainya. Tapi di bawah perlembagaan. Tidak boleh mengisytiharkan kursi-kursi berkenaan menjadi kosong. Atau membuat pilihan raya balik semula. Kecuali keputusan mahkamah yang tu saya kata petition pilihan raya. Kecuali lah Syam, Taznim, ada wakil rakyat tu meninggal dunia, ataupun bankrupt, ataupun gila, ataupun sebab-sebab yang lain di bawah perlembagaan yang menjadikan ia tidak layak menjadi wakil rakyat, maka SPR bertanggungjawab. Speaker memaklumkan kepada SPR dan SPR bertanggungjawab untuk mengadakan pilihan raya semula. Tetapi jika sekiranya kawan ini terang-terang dah diumumkan oleh pegawai pengurus, kemudian nak adakan pilihan raya semula bagi kawasan-kawasan berkenaan, ini aneh. Dan secukup aneh-anehnya. Dan SPR tidak ada kuasa untuk membuat perkara itu. Yang berkuasa adalah mahkamah pilihan raya. Itu sebab saya selalu berkata, bagi calon-calon, ejen calon, ataupun sesiapa yang terlibat, tidak puas hati keadaan SPR ini menipu lah. Ada gelap lah. Blackout. Ada 40,000 orang Bangladesh datang masuk mengundi lah. Ada kertas kotak undi hilang. Di Putrajaya ada kata hilang. Kemudian berbagai tuduhan. Kemukakan tuduhan-tuduhan itu melalui petition pilihan raya, bawa di Mahkamah Tinggi. Hari ini last day, hari terakhir, last day, dan SPR akan berjumpa dengan mereka di mahkamah menjelaskan bahawa perkara itu adalah tidak berlaku. Kalau mungkin Tan Sri boleh bagi sedikit lagi respon kemudian menghentikan kajian semula persepadanan bahagian yang ketiga. Seterus jawab juga ni ya. Kena ni, penting ni tiga-tiga ni. Salah satu tanggungjawab SPR, salah satu tiga tanggungjawab utama SPR adalah untuk menyemak semula sempadan pilihan raya. Sempadan. Kita menggunakan konsep first past the post. Ada kawasan. Ada kawasan pilihan raya parlimen, ada kawasan pilihan raya negeri. Ya, ada sempadan-sempadannya. Dan sempadan-sempadan ini tidak overlap satu sama lain. Ya. Jadi
dalam undang-undang, dalam perlembagaan mengatakan sempadan ini perlu dikaji semula. Sekurang-kurangnya 8 tahun sekali. Tempoh ini sebenarnya Syam telah pun tamat pada bulan Mac tahun 2011. Tetapi SPR membuat keputusan tidak melakukan proses persepadanan semula ini, kajian sempadan semula ini, sebab kita takut terperangkap jika sekiranya kerajaan membubarkan parlimen. Dalam undang-undang, jika sekiranya kerja itu telah dimulakan untuk kajian semula persepadanan ini, dalam perlembagaan kata mesti setiap dalam tempoh 2 tahun. Jadi kita tak mahu terperangkap. Tengah membuat kerja eksersis ini tentang persepadanan semula, tiba-tiba Dewan Rakyat dibubarkan. Jadi kita takut terperangkap. Keputusan telah dibuat oleh SPR supaya proses persepadanan semula ini, kajian persepadanan semula ini dibuat selepas pilihan raya umum yang ke-13. Jadi takkanlah kita nak tangguh lagi, Tasnim, Syam. Ada pula kumpulan ni suruh kita jangan buat sehingga SPR baru ditubuhkan. Macam mana dia orang? Saya melihat dia seperti satu benda yang sangat mudah yang boleh memberi pengaruh kepada mereka yang melihat ia satu benda mudah, tetapi bila mendengar penjelasan daripada Tan Sri tadi, tak semudah itu. Kalau kita Syam, Tasnim, kalau kita nak suruh budak pejabat pun arah berhenti, ada peraturan di bawah Suruhanjaya Perkhidmatan Awam ataupun pemotong rumput, ada peraturan. Ini kan pula institusi SPR yang independen ini, yang dilantik oleh institusi paling tinggi dalam negara ini, dia semua letak jawatan. Mesti ikut peraturan, mesti ikut undang-undang. Bukanlah makna kita ini kebal ataupun takabur, sombong. Tidak. Tapi atas fakta yang benar. Tapi atas fakta prinsipal. Apa salah kita? Apa salah ahli SPR? Disuruh, didesak meletak jawatan. Kalau ada salahnya, masukkan dalam fail petition pilihan raya. Kita lihat, betul ke kita melakukan kesalahan? Betul ke kita melakukan pembohongan? Betul ke kita melakukan proses pilihan raya ini rosak segala-galanya? Ada yang mengatakan the mother of all frauds. The mother of all frauds. Can you imagine? Maknanya segala proses pilihan raya umum yang ke-13 negara kita ini tipu semata-mata. Saya menafikan sama sekali. Tidak ada agenda SPR untuk menipu. Sama ada secara rasmi ataupun tidak rasmi untuk melakukan penipuan dalam pilihan raya umum yang ke-13. Kita melakukan tugas Syam, Tasnim ya. Kita mengikut undang-undang. Kita ada perlembagaan, kita ada undang-undang, ada peraturan, ada kita etika, ada guideline. Seberapa daya ikut benda ini. Tetapi dalam pelaksanaannya Syam, Tasmin, saya bukanlah mengatakan kita 100% perfect. Tidak. Adalah kelemahan di sana sini. Tapi bukan bermakna kelemahan di sana sini menghancurkan segalanya. Menghancurkan. Termasuk dakwat kekal. Siapa yang tidak menggunakan dakwat kekal dalam perayaan umum yang lepas, tidak sah dia mengundi. Undang-undang berkata begitu. Tetapi bukan bermakna ada beberapa orang yang mengatakan yang dakwat di jarinya tak hilang dengan apa cara sekalipun menyebabkan pilihan raya umum itu batal sama sekali. Tidak. Keseluruhan. Tetapi ramai, mungkin 98%, 90% yang mengundi ini tidak menghiraukan sangat tentang dakwat ini. Kebanyakan mereka ini mengundi sekali saja dan tidak berusaha untuk menghilangkan dakwat ini. Di jari saya sendiri pun sampai 3-4 hari ada lagi birunya. Dan saya lihat yang akad sumpah sama ada DUN ataupun federal, masa akad sumpah saya tengok ada lagi jari biru di jarinya. Hakikatnya Syam dan Tasmin, janganlah disebabkan oleh kerana masalah. Kita mengakui itu kelemahan dan satu pasukan khas sedang mengkaji perkara ini. SPR lantik sendiri di mana salah, di mana lemahnya, di mana silapnya.
menjadikan pilihan raya umum kita kata sebagai satu pilihan raya yang tidak sah. Saya melihat macam ni, Tan Sri. Kalau sebelum ini ada dari segi tuntutan sebelum PRU mahu SPR menambah baik dalam pelbagai sudut. Contohnya seperti dawat kekal, penghantaran ejen-ejen ke waktu proses pengundian, begitu juga undi pos. Itu sudah pun diberi dan juga ditambah nilai oleh pihak SPR sendiri. Tetapi akhirnya perkara itu juga diungkit semula macam mana tu? Ialah perkara yang kita buat ada 19 pembaharuan. Ya. Itu daripada show Jawatankuasa Khas Parlimen. Saya ucap banyak-banyak terima kasih kepada Jawatankuasa Parlimen yang membuat 32 show dan banyak lagi yang kita belum laksanakan yang besar-besar yang melibatkan pindaan perlembagaan Malaysia seperti mengubah sistem pilihan raya, membolehkan pendaftaran umur 20, menyusun struktur SPR supaya Komisen Suruhanjaya dilantik untuk mengendalikan tiap-tiap satu tugas SPR. Semua ini perkara besar yang perlu dikaji dengan teliti dan melibatkan pindaan perlembagaan. Dan ini berterusan. Jadi bermakna 19 pembaharuan yang kita lakukan dalam pilihan umum yang lepas, PRU yang ke-13 telah kita buat, dan cadangan ini datangnya daripada mereka. Penggunaan dawat kekal ni cadangannya daripada PSC, Parliamentary Select Committee, yang kita terima. Pertama kali, 12 kali kita ada pilihan raya umum Tasnim. Tak pernah guna dakwat. Kali pertama. Kali pertama ke-13 dia kata guna dakwat. Tak ada pengalaman, Syah. Tak ada pengalaman. Kita tak terfikir yang rakyat Malaysia ini lepas saja pengguna dakwat dia pergi bersihkan. Sebab namanya indelible ink. Dan kita di peringkat SPR sendiri pun terperanjat juga. Sebab daripada proses kita memperoleh dakwat ini, kita telah cuba berkali-kali. Dan di depan media pun kita dah tunjukkan satu jurnalis lah, wartawan daripada satu khabar tertentu, diambil oleh media, cuba basuh dengan macam-macam alat-alat, tak hilang. Tapi kuasa Allah Tazmin, kuasa Allah pada hari mengundi hilang dakwat itu. Tapi hilangnya mengikut kata yang mengeluarkan masih dia mesti ada kesan, ada kesan kuku. Ada kesan. Ada kesan. Tetapi sebahagian besar, mungkin persentase yang paling tinggi yang menggunakan dawat ini Tak ada apa-apa. dia tidak mengatakan dawat itu hilang ataupun tidak berusaha untuk menghilangkan, sebab pada mereka memang mengundi sekali. Dia tidak ada berusaha untuk mengundi lebih daripada sekali. Dan dalam sejarah pilihan raya Malaysia pun saya dimaklumkan tidak pernah bukti dalam mahkamah ataupun luar mahkamah ada orang mengundi lebih daripada sekali. Kalau dalam pilihan raya umum yang ke-13 ini Ada mengadu. ada bukti kerana dakwat ini, kelemahan dakwat ini, ada rakyat Malaysia, pengundi Malaysia mengundi lebih daripada sekali, file petition pilihan raya. Terus filekannya. File today, last day. Dan kita berhadapan di mahkamah. Jangan cakap kosong macam itu. Mengatakan because of dawat kekal ini hancur segala-galanya, dan patut ada pilihan raya semula sekurang-kurangnya 30 parlimen tadi. Anggota SPR ahli sebab letak jawatan. Bagaimana pula dengan kecuali lah saya dapati bahawa pilihan raya umum kita ni tidak berjalan dengan lancar, kerajaan persekutuan tidak dapat ditubuhkan, kerajaan negeri ini mereka tubuhkan kerajaan negeri. Akad sumpah dan telah pun melaksanakan tugas masing-masing. Dan dalam nafas yang lain tak percaya pula mereka dengan keputusan kerajaan persekutuan. Tak boleh terima. Tak boleh menerimanya. Tak boleh terima keputusan. Itu saya kata tadi, sebagai orang Islam. Sebagai orang Islam, kita mesti percaya kepada qada dan qadar. Kita boleh berusaha, tetapi yang menentukan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita percaya tu. Tan Sri, dengan apa yang Tan Sri katakan di sini, bagaimana boleh kita, mungkin boleh kita rangkumkan sedikit di mana kita ditambah masa kerana seronok kalau kita bicara dengan Tan Sri, kita tak boleh 5-10 minit, kita patut 1 jam, patut 1 jam insyaAllah 2 jam pun boleh, seronok. Baik, dengan tuntutan ataupun tuduhan-tuduhan yang tidak berasas yang dilontarkan pada SPR dan macam-macam lagi yang dibangkitkan ini, bagaimana boleh Tan Sri rangkumkan di sini kepada pihak-pihak tertentu yang mungkin sedang menonton, saya kira apa yang boleh Tan Sri sarankan di sini? Saya
ingin menyatakan kepada mereka, jika sekiranya ada bukti-bukti yang jelas menunjukkan bahawa SPR tidak menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dengan betul, maklumkan kepada SPR. Berjumpa dengan SPR, kita berbincang. Jika sekiranya perkara itu betul, kita perbaiki bersama-sama. Bukan dengan cara bila dapat satu-satu maklumat yang tidak dipastikan benarnya. Jumpa media, burukkan SPR. Contohnya Syam, dia jumpa ada seorang boleh mengundi lebih daripada 3 kali. Nama dia sama, dia kata. Nama sama. Yang nama sama ni, tarikh lahir sama, alamat sama, beribu Syam. Kalau nama Alias bin Ahmad tu dekat 2000. Kadang-kadang nama isteri dia pun sama. Betul. Tapi orang lain Syam. Itu tak mustahil. Orang yang berlainan. Jadi maknanya kalau berjumpa dengan SPR, kita boleh bincang cara terbuka. Tapi jangan niat tak ikhlas. Niat nak memburuk-burukkan SPR. Niat untuk nak mempersoalkan kredibiliti SPR. Ataupun niat untuk mempertikaikan SPR. Kerana kalah. Kalau menang, dia puji pula Syam, melambung-lambung SPR. Tanpa SPR, siapalah saya. Inilah pelarian kecil lah. Tapi bila kalah, tak menerima. Tak boleh terima kenyataannya. Tak boleh terima. Mengatakan SPR lah menjadi penghalang besarnya, penipu besarnya, yang menyebabkan mereka kalah. Allahu Akbar. Tidak pernah kita berniat begitu Syam. Tidak ada dalam agenda kita, sama ada rasmi, tak rasmi, untuk memastikan seseorang itu kalah. Tidak ada. Kita menyediakan gelanggang. Betul. Seberapa saksama yang boleh mengikut kuasa undang-undang kita. Yang kita tidak berkuasa, apa kita nak buat Syam? Kita tak ada kuasa. Tidak sebagaimana kawan-kawan saya di negara India, negara Thailand, di negara South Africa, di Australia, di Canada. The chairman of SPR, very powerful man. Pada hari mengundi, dia very powerful. Polis dia jaga, tentera dia jaga, Kementerian Penerangan dia jaga, all di bawah order dia. Tapi tidak di sini. Kecuali ini undang-undang dipindah. Memberi kuasa yang lebih kepada SPR. Baik. Barulah kita boleh benar-benar menjadikan SPR itu memperkasakannya. Salah satu show dalam Parliamentary Select Committee ialah memperkasakan SPR. Tapi kalau memperkasakan SPR tak ada kuasa undang-undang, nak perkasa macam mana Syah? Baik. Nak suruh RTM tolong keluarkan who are you, dia kata. Kita pergi beritahu soal Abah, you buat begini, who are you? Under what law? Negara kita ini selalu tanya under what law? Yang penting kita terus patuh tak boleh pada undang-undang. Jadi kalau kita nak memperbaiki lagi keadaan ini, saya harap semua rakyat Malaysia, jika ada perkara-perkara yang difikirkan boleh memperbaiki lagi SPR ini, berbincanglah kita bersama. Kita sama-sama perbaiki. Saya ingin ulangi lagi sekali bahawa SPR bukan satu badan yang perfect, yang Superman. Tidak. Kita bergantung kepada banyak jabatan-jabatan lain yang membantu kita. Dan harap berjumpa kita, berbincang secara terbuka untuk memperbaiki lagi keadaan ini untuk pilihan raya umum setiap 5 tahun akan datang. Kalau umur panjang, InsyaAllah. Kita mengharapkan jangan kita putus harapan langsung kerana kalah dalam pilihan raya umum yang ke-13. Hancur segala-galanya. Pilihan raya umum di Malaysia ni every 5 years Syam, kecuali 1969. Setiap 5 tahun ada ulangan pertandingan. Jadi perbaiki kelemahan. Nanti perkara ini dan bertanding balik secara sihat. Baik. Terima kasih kita ucapkan kepada Tan Sri Dato' Sri Abdul Aziz Muhammad Yusof. Perlu siri yang kedua lah Tan Sri. Perlukan siri yang kedua. InsyaAllah. Dia lebih banyak siri pun tak apa. Macam cerita Bujang Lapuk lah.
Boleh. Terima kasih. Baik, Apapun terima kasih. Kami secara peribadi dan mengucapkan terima kasih banyak-banyak pada pihak SPR kerana berjaya menjalankan tugas sebaik mungkin. Dengan berjaya dan kita mengharapkan sudah-sudahlah Yang penting yang sudah pun diiktiraf sebagai pemenang ataupun yang berhormat itu perlu menjalankan tugas anda kerana anda telah pun dipilih oleh rakyat. Tidak kira parti mana sekalipun, anda tetap yang berhormat.